Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada para penonton. Kami telah diberikan tugasan bertajuk Cabaran Pengurusan Ekonomi Keluarga semasa waktu Perintah Kawalan Pergerakan ataupun lebih dikenali sebagai PKP untuk subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia Titas. Sebelum kami memulakan perbincangan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang, iaitu saya Faradania, Aisyah Ariana, Atira, Mandip Singh dan Nur Azin Arisha. Tanpa melengahkan masa, saya akan terus memulakan perbincangan kami. Pertama sekali, saya ingin mengulaskan tentang bagaimana wujudnya Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum kami menjelaskan tajuk perbincangan dengan lebih mendalam. Sejak wabak COVID-19 yang berasal dari China telah menular ke negara kita, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan secara langsung pada 16 Mei 2020 bahawa negara kita diisytiharkan di bawah PKP berkuat kuasa dari 18 Mac 2020. PKP dikuatkuasakan untuk menangani isu COVID-19 dan usaha untuk membendung pandemik ini daripada terus berluasa. Setakat ini, sudah 7 fasa telah dikuatkuasakan dan kita berada di fasa ke-7, iaitu PKPP, di mana P bermaksud pemulihan, sehingga tanggal 31 Ogos 2020. Antara maklumat berkaitan PKP adalah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai, merangkumi aktiviti sukan, keagamaan, sosial dan budaya. Sekatan keluar negara dan kemasukan pelancong daripada luar negara, penutupan semua institusi pendidikan dan premis kerajaan kecuali perkhidmatan penting. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Arisha untuk menyambung perbincangan ini. Terima kasih Farah atas penjelasan yang sangat bagus. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang topik yang diberikan. Skop yang dirangkumi dalam tugasan ini adalah perbincangan mengenai cabaran-cabaran ekonomi keluarga yang dihadapi. Namun, skop pembincangan telah tertumpu kepada cabaran utama ekonomi yang dihadapi oleh majoriti keluarga, iaitu berkaitan kewangan seperti pembayaran bil yang lebih tinggi, kos pembelian barangan keperluan dan kemahuan seharian yang lebih tinggi, dan simpanan atau bekalan keluarga yang tidak mencukupi. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kekangan yang dihadapi oleh majoriti keluarga sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metodologi kajian yang digunakan adalah analisis survey dan rujukan internet. Analisis survey yang dilakukan adalah untuk mengumpul data-data sebanyak mungkin tentang kajian ini bagi menyimpulkan dan mencapai kata putus tentang cabaran pengurusan ekonomi keluarga yang dihadapi dalam tempoh PKP. Responden kami terdiri daripada individu yang berlainan latar belakang dan umur. Kami juga merujuk beberapa halaman internet untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang cabaran-cabaran pengurusan ekonomi keluarga yang dihadapi sewaktu tempoh PKP. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Arisha atas keterangan yang terperinci. Virus COVID-19 yang telah menggemparkan dunia ini telah memberi banyak kesan dalam aspek kesihatan dan juga ekonomi negara. Hal ini telah menjejaskan ekonomi negara kerana pelbagai aktiviti perlu diberhentikan dengan serta-merta kerana wabak ini. Sebagai contoh, sektor pelancongan merudum teruk kerana tiada barang pelancongan yang dibenarkan semasa PKP ini. Membuka tiraj skop pembincangan kerja kursus ini, data dan statistik indeks harga pengguna IHP jelas menunjukkan bahawa rakyat kini berjimat cermat dalam perbelanjaan dan hanya berbelanja untuk survival diri dan keluarga untuk keperluan asas seperti makanan dan minuman. Pertama sekali, berikutan pandemik COVID-19, kehilangan pekerjaan di negara ini meningkat sebanyak 42% untuk suku pertama tahun ini, menurut Sistem Insurans Pekerjaan Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PEKSO. Kadar pengangguran belia kekal stabil pada tahap 8 ke 11%. Bagaimanapun, mereka adalah demografi usia yang paling muda, terdedah kepada pemberhentian pekerjaan. Seterusnya, kemelut yang berkaitan dengan isu pertama yang diutarakan adalah penurunan gaji dan bonus. Kebanyakan pekerja ini bimbang mengenai kedudukan kewangan dan jaminan pekerjaan masing-masing. Selanjutnya, salah satu keburukan berkurun di rumah buat masa yang lama adalah bil utiliti dan perbelanjaan meningkat secara mendadak. Menurut kajian, kadar penggunaan utiliti seperti elektrik, gas dan air dijangka meningkat sehingga 50% sepanjang tempoh pelaksanaan
Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP sejak 18 Mac lalu. Dengan itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa ekonomi keluarga terjejas dengan ekstrim angkara wabak COVID-19 ini. Itu sahaja untuk penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mandip. Sekarang saya akan menjelaskan gambaran statistik yang telah kami dapat. Kaedah yang digunakan oleh kumpulan kami untuk membuat survei dan mengumpul data mengenai persepsi masyarakat tentang cabaran pengurusan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga sepanjang PKP adalah melalui Microsoft Form. Seramai 188 responden telah memberi pandangan mereka melalui survei ini. Seperti yang anda lihat, bermula dengan soalan 1, sebanyak 51.1% orang sangat bersetuju bahawa pembelian barang dapur lebih tinggi berbanding dengan sebelumnya. Bagi soalan nombor 2, sebanyak 56% bersetuju bahawa mempunyai ahli keluarga yang ramai dapat memberi impak yang besar terhadap wang perbelanjaan. Soalan nombor 3, respon rakyat adalah agak netral tentang bil internet yang perlu dibayar oleh mereka. Hal ini mungkin kerana setengah rakyat tinggal di tempat yang mempunyai rangkaian internet yang kuat. Bagi soalan nombor 4 pula, seramai 37.8% sangat setuju. Bagi soalan 5, 2.7 responden tidak mempunyai apa-apa masalah dalam mengumpul modal dan simpanan sepanjang musim PKP ini. Seramai 4.8% dan 7.4% keluarga tidak setuju dan sangat tidak setuju melalui pengalaman dipecat ataupun diturunkan gaji oleh majikan. Selanjutnya, rata-rata 61.2% responden bersetuju bahawa bil elektrik semasa PKP lebih tinggi daripada biasa kerana selalu berada di rumah. Hampir 50% responden berasa bahawa kos penghantaran untuk membeli barang atau makanan telah meningkat susulan PKP. Akhir sekali, 59% keluarga tidak mempunyai simpanan wang tetap semasa PKP. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Tira. Sekarang saya akan menyimpulkan dan memberi beberapa cadangan tentang pembentangan kami. Seperti yang dapat dilihat pada keputusan yang diperoleh, memang benar bahawa rata-rata responden yang menjawab survei kami mempunyai cabaran pengurusan keluarga dalam tempoh PKP ini, terutamanya berkaitan dengan kewangan. Memang tidak boleh dinafikan bahawa pembelanjaan keluarga bagi tempoh PKP ini meningkat dengan mendadak. Hal ini kerana keperluan dan kemahuan keluarga yang tinggi seperti barang basah, alat pembelanjaan dan juga keperluan untuk menjangkau internet yang bagus. Oleh itu, bagi mengatasi cabaran ini, kami mempunyai beberapa cadangan yang boleh membantu responden mengurangkan cabaran tersebut. Pertama, ketua keluarga hendaklah mempunyai pelan pengurusan kewangan keluarga. Hal yang demikian dapat memberi anggaran berapa banyak wang yang hendak digunakan untuk simpanan masa hadapan, seperti mempunyai bank akaun khas untuk pembelanjaan seisi keluarga. Seterusnya, sesebuah keluarga itu hendaklah mencatatkan pembelanjaan dan barang-barangan yang dibeli agar dapat mengelakkan pembaziran. Hal ini kerana jika sesebuah keluarga mempunyai catatan tentang pembelanjaan dan barang-barangan yang dibeli, mereka boleh dapat tahu jika satu barang itu sudah habis ataupun ada lagi, justru dapat mengelakkan membeli barangan yang telah pun ada. Selain itu, sesebuah keluarga hendaklah berjimat cermat, lantaran dengan itu dapat mengurangkan pemahaman dan penggunaan wang yang banyak. Akhir sekali, mempunyai jadual khas untuk keluar membeli barang keperluan. Hal ini dapat mengurangkan penggunaan minyak kereta. Daripada keluar berkali-kali, lebih baik keluar mengikut jadual yang ditetapkan agar jimat duit petrol dan juga dapat mengurangkan penularan virus COVID-19. Sekian, terima kasih. Terima kasih Aisyah atas cadangan-cadangan yang bernas tersebut. Kami berharap bahawa perbincangan kami dapat memberi sedikit sebanyak informasi tentang cabaran-cabaran ekonomi yang dihadapi oleh majoriti keluarga di Malaysia. Assalamualaikum dan sekian, terima kasih.